Okay. Saya MC. Pagi tu memang demam, tak dapat bangun. Lepas tu petang tu tiba sihat. Ryan call, Wan, temankan aku pergi sepatu reunion, Wan. Boleh, jom lah. MC dah habis kan, kerja pagi. Okay, petang lah. Duduk lah tengok dia rehearsal apa semua. Jumpa Abang Jeb apa semua kan. Abang Rahim, Wan Chai, bersiap kau jadi extra. Asal pula aku jadi extra kan? Aku dah lah MC. Aku nampak kat TV, bisang aku dengan manager aku. Saya tanya, apa yang patut kena buat? Tak apa, diam je. Tapi bagi mic. Diam bagi mic. Kisah viral, cinta palsu, bis belakang tabir. Semua buka satu-satu, jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, show dalam bilik, itu dah epic. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam show Dalam Bilik part yang kedua bersama dengan Wan Chai kita. Tetapi sebelum tu, kalau korang nak tahu lebih jenis, lebih mendalam lagi mengenai jenis Wan Chai dalam dunia influencer ni, jangan lupa untuk tekan subscribe YouTube Obbulan Official, tekan like, komen dan sebagainya. Dan Mika, Okay korang, kalau korang nak dengar ataupun tengok konten daripada Audio Plus, korang boleh pergi ke platform Spotify, Audio Plus app dan juga Apple Podcast. Yes. Macam menghafal. Dia dah lupa dah. Okay Wan, tadi kita sampai ke Wan bercerita mula-mula Wan nak menjadi seorang influencer lah. Betul. Okay, pada waktu tu Wan buat konten yang sampai orang Indo kenal Wan apa semua kan. Lepas tu what's next? Wan, apa plan Wan masa tu? Wan nak teruskan lagi buat konten ke macam mana? Boleh ceritakan sikit jenis Wan masa tu? Masa tu saya fikir, sebab saya kerja tu, saya nak kononnya nak, okay, kalau dapat lebih rezeki ni nak sambung belajar lah apa kan. Tapi saya fikir juga, kalau aku sambung belajar, duit pula nak kena pakai. Betul. So biarlah adik-adik yang akan sambung belajar. Saya cari kerja yang boleh tetap lah. Saya target lah polis apa semua. Dalam masa yang sama saya kerja tu, saya isi juga permohonan apa semua, SPL 8 bagai apa semua. Isi je lah, dapat-dapat, tak dapat rezeki lain. So bila saya dapat yang pasal TikTok tu, saya fikir, lepas tu member-member semua bagi semangat teruskan sampai buat review apa semua. Okay, tak fikir lagi tak jadi influencer time tu. Sampailah saya review mainan apa semua kan. Sampai dah dapat first job. First job. Tapi Wan memang review mainan je lah. Review mainan. Time tu review mainan je. Sampai orang cakap, siapa sponsor kau mainan tu? Itu mainan aku. Orang tanya mana kau beli. Jawab je lah kan. So time saya kumpul mainan tu pula dari PKP bang. Itu yang peliknya. PKP ialah kita kena berhenti kerja apa semua kan. Betul. Tapi dalam masa yang sama saya boleh beli mainan tu. Rezeki lah. Itu yang macam bila fikir balik kan, asal aku dapat beli mainan time PKP tu kan. Padahal pakai duit kan. Pakai duit. Dan bukannya murah. Ya. Itulah pasal. So, jadi first job Wan tu tak sambung tadi. First job tu saya dapat review kasut. Saya pernah buat video review kasut kan. Lepas tu saya cakap lah dengan orang tu. Saya siap-siap cakap, okay, saya boleh review barang awak, tapi untuk view dengan like, tak janji. Saya tak janji. Okay. Sebab amanah saya just review benda ni, post benda ni. Betul. Sebab bukan saya yang naikkan like, saya naikkan view. Itu semua daripada view. Audience lah. Views lah. Kan. So kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak, jangan marah saya. Okay. Boleh. Okay. Kalau okay, deal. Terus. Okay. First job saya review kasut dulu. Saya minta RM50. RM50? Saya minta review RM50 je. Tapi barang tu dapat? Dapat. RM50. Masa tu followers what? 200 lebih kot. Banyak. Sebab saya tak tahu apa-apa. Saya tak tahu apa-apa pasal review apa semua. Sampai diorang cakap review tu apa kan. Saya tanya. Okay. Sampai orang tu chat saya nak berapa, tanya rate apa semua kan. Saya cakap je lah RM50. Betul ke dek? Dia macam nak aku lebihkan je kan. Yelah tu. Kau lebih-lebih pula. Kau macam-macam aku naikkan ni. Yelah tu. Cakap RM50. Okey boleh. Gembira. Lepas tu sampai second. Dia buat lagi. Dia nak lagi. Okey. Buat je lah. Sampai ada review-review lain lah kan. Kasut, ada lagi barang-barang apa semua. Lepas tu macam tiba nak naikkan. Saya try lah naik 100 kan. Yang mana tak pernah
apa yang tak pernah lagi deal dengan saya saja letak 100. Saya letak je lah 100. Okey. Boleh. Lepas tu sampai ada satu influencer ni. Dia budak TikTok lah. Time tu dia famous lah kan. Siapa? Time tu lah. Siapa? Tak ingat. Oh, tak ingat? Tak ingat. Ayat dia tu saya ingat. Okey. Sampai sekarang saya ingat. Itu saya fikir dari tadi tu. Siapa dia Dia cakap, kau buat review berapa Cok, 50 sampai 100. Oh, mencarut. Oi, asal kau buat macam tu? Habis kau nak berapa? Kau buat berapa? Aku buat 1,000, 2,000. Ui, banyaknya. Macam gaji aku lah Cakap, macam gaji aku kau buat lah macam tu. Takut lah. Takut. Saya takut. Dia macam, tak apalah, buat je lah. Apa, saya punya jalan sendiri kan. Saya buat sampai, sebab saya fikir juga, kalau saya tengok page orang tu, dia macam, yelah, orang berniaga ada untung rugi kan. So macam kalau page dia tu macam dia punya perniagaan tu macam taklah viral sangat kan, taklah viral sangat, taklah famous sangat. Saya minta dia yang bayar. Faham. Berapa lah awak bagi, awak bagi. Yang logik saya cakap, yang logik kan, takkanlah 2.30 Yalah. kadang dia bagilah 200. Bagi saya time tu itulah besar tu. Yelah, 300 tu. Yalah. Ui, banyak ni. Tapi kan Wan, yang influencer yang tegur Wan tadi tu, tanya pasal rate tu apa semua kan. Comparekan dengan Wan punya followers, siapa lagi banyak? Abang ni macam tahu-tahu je lah. Bukan nak belagak. Saya lagi tinggi. Lagi tinggi tapi dia 1,000. Itu macam, asal lah kau macam ni Saya macam, dari mana kau dapat ni sampai ni? Sebab follower aku tinggi, dia cakap. Saya pun, tinggi kot. Tinggi dari saya lah kot kan. Sekali tengok balik, ya Allah. Cakap, bukan nak aku belagak ni, aku lagi tinggi ni. Tapi tak apalah, aku buat jalan aku sendiri lah. Tapi follower dia berapa one time tu? Boleh spill sikit sebab boleh kita tahu rate dia kan. 100 berapa lah. 100,000 tapi 100 lah, 100k 100k lah. Wan dah 200 lebih. Time tu saya 200 nak 300 ke lah. Yelah sebab Wan tak ada exposure siapa nak bagi tahu tak ada. rate macam mana. Betul. Kan. Untung lain Seronok kasih. Tapi first job yang saya dapat yang bagi banyak saya, kaya aku ni. Aku dah anggap diri kaya dah time tu. Games outlet. Itu first job yang saya macam Tinggi. saya cakap lah, berapa awak boleh bagi? Kita bagi item ni sekali. Dia bagi PS. Saya pula tak main game. Kerja kan, time tu kerja. Tak ada masa nak main game. Kalau dia bagi PS tu jadilah. Tak balik Sabah kan. Bagi adik-adik main. Dia bagi PS3. PSP time tu. PSP. Dia bagi PSP. Okay, PSP bagi adik. Entah jahanam dah dengan dia. Tak tahulah dia buat apa. Okay. Lepas tu dapat PS3. PS3 tu pula saya tak tahu nak buat apa. Time tu kerja, memang nak kerja nak cari duit je. Memang tak ada kerja dekat rumah. Jual. Saya jual pun dengan orang airport juga. Airport jugalah. Dia beli dengan ada saya. diskaun lah. Situlah first saya cakap, macam ni harga. Dia punya game Tapi berapa dia harga games outlet tu bagi untuk review? Berapa kalau tak silap saya berapa? 5 ke berapa? Banyak. 5,000. Yelah dengan Tapi item yang dia bagi jual lagi lagi apa kan? semua. Itu. Time tu sebab rate saya kan. Yelah, dia bagi. yelah. Saya terima je sebab banyak dah ni bagi saya kan. Ambil je lah, janji ada. Sebab saya fikir PS tu. PS ni kalau dapat ni boleh jual ni. Mata duit pula time tu. Dah fikir jauh dah. Kau okey, boleh. Yelah. Tapi time tu dia cakap, tapi kita bagi macam ni je. Tu lebih ke sepatutnya kan. Tak apa, ambil je daripada tak ada. Yelah. Macam ayat ni juga saya selalu bagi tahu dengan member-member yang lain. Jangan tolak ambil je. Daripada tak ada, baik ada. Baik ada masuk kan. Macam tu rezeki orang kata. Okay Wan, evolusi konten Wan lah daripada collect mainan, buat review, ingatlah video yang buka unboxing apa semua tu kan. Lepas tu Mafia Dandut kan. So macam mana Wan punya evolution tu, Wan main buat saja ke atau memang Wan dah plan yang macam sebab sekarang ni Wan punya content ada daripada skit yang memang ramai lah orang tengok, tak katalah memang beratus-ratus K sampai berjuta-juta. Pada waktu tu Wan dah ada pemikiran yang macam, aku dah dapat barang review, aku dah dapat bayaran yang aku rasa banyak. Wan rasa macam tu, aku nak try lah jadi content creator. Ke macam mana masa tu?
First saya collect biasa je. Buat review pun saya ada ikut seorang ni, Mak Saleh ni. Semua orang tahu. Saya try buat macam dia sebab saya fikir kalau buat review panjang berjela ni bercakap ni orang bosan orang slide. Yes. So saya fikir juga saya tak mampu nak buat konten handsome-handsomekan diri yang nari-nari tak ada. Saya ni senang cerita yang bengong-bengong, gila-gila kan. Okay, tak apa lah, buat lah. Beli mainan apa semua, buat apa. Semua orang boleh terima. Orang suka apa semua. Okay, saya buat konten juga berdasarkan apa yang fans saya nak. Betul. Sebab dorang yang like. Yes. Bukan saya kan. Dorang yang like. So, saya buat apa yang dorang nak. Dorang suka yang macam ni. Lepas tu, saya ternampak satu komen tu. Semat dia ni kalau jadi gangster, ketua mafia. Fikir itu. Lepas tu tengah trend pasal mafia punya video. Semua baju hitam apa semua. Saya fikirlah. Asyik hitam je. Pakai lain lah. Kebetulan saya ada baju arwah atuk saya belah mak saya. Baju Jawa. Baju batik tu. Dia ada bagi 3. Sebelum dia meninggal dia bagi 3 baju tu. Saya simpan sampai sekarang. Dulu badan kecil je tak muat. Kalau dipakai, semat lah Ngam-ngam kan? Ngam-ngam. Okay. Start buat tu apa semua. Pasal spek. Ya, yang sebelah bingkai tu tak ada tu. Bercerita. Pasal spek bingkai tu. Saya beli kat pasar malam. RM10. Okay. Sebab dia sengit macam ni. Berapa ni bang? Ambil je lah RM10. Okay lah, ambil lah. Pakai lah buat style kan. Drive apa semua pakai tu bulat kan. Semat lah kiranya kan. Sekali ada satu masa tu saya terduduk bang. Saya buat macam ni. Buka, letak kat poket belakang. Allah. Sekali masuk, laju-laju masuk. Krak. Perlahan tengok dah tinggal sebelah. Tapi yang tak tahu kenapa saya tak terfikir nak buang. Saya letak kat dashboard. Semat pula kat dashboard. Okey. Semat sebelah je. Satu tu buang lah. Tangkai dia sebelah kan. Bawa. Lepas tu buat konten. Jap. Ada spek kan, baik pakai spek kan. Sebab fans-fans aku ni banyak yang suka bengong-bengong punya ni. Apa kata aku mafia dandut. Pop pergi kereta ambil buat spek tu pakai pop. Try in error orang kata. Pakai terus. Semua tegur pasal spek sebelah. Okey, outfit kena tetap macam ni. Tak boleh ubah dah. Betul. Kena buat macam ni. Dia ada tarikan dia dengan. Saya macam kelainan. kemain lah sebab diorang mafia dandut satu. Yes. Memang diorang suka lah yang bengong-bengong punya konten. Sampailah spek tu. Itulah. Sampai ke sudah. Lalu orang komen pasal spek tu. Ya. Bukannya pasal pasal spek je. Baru perasan lah dia punya spek sebelah tangkai. Mana beli spek tu. Sampai ke mana-mana saya pergi bang. Diorang tanya. Kalau Ryan dia cakap bedak mana bedak. Saya spek mana spek. Masalahnya spek saya tu saya simpan kat dalam case. Yang spek beli macam ni, yang berharga ni Dekat luar. macam tu je letak. Sampai mak saya cakap engkau kemain kau Sebab tu yang spek icon macam tu. juga. Sebab tu cari makan. Yelah. Cakap dengan Man, ni lah cari makan. Spek tu masih ada lagi? Ada bawa lupa rezeki nak orang bawa kata ke sini Tapi seronok lah dengar bila influencer kan. Diorang ni ada macam diorang punya identiti sendiri. Diorang ada cerita di sebalik konten diorang. Bukan kosong macam Mika dengar tadi kan. Macam Wan cakap. Bila pakai baju tu, baju daripada peninggalan arwah kan. So bila pakai untuk dalam konten tu, semua ada meaningful. Yelah. For content creator. Betul. So Mika macam best lah. Best. Tu lah. Okay. Masa Wan dah ramai orang dikenali, ramai orang kenal Wan masa tu kan. Parents Wan macam mana? Macam, anak aku ni jadi orang terkenal ni. Itulah pasal famous. itu pun satu hal juga. Saya sebenarnya takut sebab yelah tengok kat TV engkau jadi macam ni elok ke kan. Macam tu alamak takut risau lah mak bapak aku tak nak. Saya tak bagi tahu lagi. So viral kat Facebook. Mak saya pula ada Facebook. Wan, ini kau kah? Sudah. Apa aku nak jawab ni? Ya, itulah tu akulah tu. Astaga, lucu pula ini. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Approve. Macam approve.
Sebab sekarang ni banyak orang review itu. Nah okey. Cakap okey, teruskan sejak. Asal dah jangan sejak buat konten yang bukan-bukan. Jangan buat konten yang bergaduh bagai stitch video, maki-maki apa semua kan. Betul. Buat cara kau sendiri. Yelah. Okey, kira direstui lah, green light lah Betul. Saya teruskan. Menggembirakan Member-member orang. saya sebelum ni pun circle saya tu semua tak ada TikTok. Sebab diorang iyalah TikTok dulu kau hanya gelek-gelek lah, betul. apalah kan. Betul. Mana ada. Saya Saya daripada 2017 TikTok. Saya start naik pun 2020. Time PKP. Yes. So dalam masa 3 tahun tu sebelum PKP tu tak semua gelek pun. Yelah, ikut apa yang kita minat time lah. tu ada lagi Abang Ali Irfan tu. Still lagi berTikTok. Kalau macam korang tengok bab belajar, keluarlah banyak belajar punya. Bab ceramah keluar ceramah. Yeah. Tapi yang saya punya TikTok ni pelik. Ha. Memang entahlah macam mana Dia siang semua bab-bab biasa. Okay. Siang dengan malam apa semua. Relax lagi. Masuk pukul 12 sampai ke subuh tu semua ceramah bang. Dia cakap okey, dia macam dia udah banyak dosa ni. Okey, dapatlah sikit ni pahala kan. Dia macam seimbangkan sikit. Betul. Dia tengok balance. okey, Ustaz Zaidros keluar, lepas tu Abdul Somad. Tengok je lah dah siang tadi banyak dah tengok Dah muka-muka tengok ni. tengoklah pula yang tengah malam punya. Dah lagu-lagu. Dia macam seimbang lah. Seimbang Alhamdulillah lah lah. TikTok dapat macam tu kan. Tu orang cakap gelek-gelek. Tak ada pun. Mana ada. Tapi FYP saya dulu sejujurnya lah, saya tak pernah jumpa yang orang cakap gelek-gelek bagi. Tak ada. Saya tak jumpa pun. Faham. Dia Sebab banyak yang masa TikTok tu kan dia akan macam mana, kita kena pilih mana yang kita minat kan. Sports ke apa ke, sebab tu lah tu. kot. Mungkin lah. Ya. Ada ke pilihan gelek? Tak tahu. Entertainment Dancing aku. kot, dancing. Dancing mungkin. kot. Dance. Saya sebab saya memang tak belajar benda-benda macam ni. Tak study pun. Apa yang adalah kan. Wan nak tanya Wan. Saya ingat Wan lah. Apa konten paling viral yang Wan pernah buat? Lepas tu yang Wan rasa macam, wah, ni dah terlebih ni, dah Views over paling viral. banyak sekali Wan pernah dapat. Views. First yang saya cakap tu lah Azra Enterprise tu Itu kan. berapa views dia? Sekarang. Sekarang saya tak tahu. Saya tak check pula kan. Sebab itu memang first lah dia tengah naik. Macam tapi tengok balik sekarang, ya Allah hodohnya aku. Biasa Dia tanya, tu. ya Allah macam ni lah kuat perangai aku dulu. Dah matang sekarang ni macam, ya Allah macam ni lah kau perangai kau. Yelah. Tapi kadang kalau saya buat live, saya buat juga. Kalau orang yelah. minta Orang kan, minta saya kan. buat. Gila punya pasal. Yelah. Tapi kalau sekarang, views paling tinggi Wan Sekarang pernah achieve ni berapa? kalau tak silap saya ada satu dia pakai muzik Indon tu yang dia menari ramai-ramai tu. Yang macam ni tu. Itu kalau tak silap saya 1M kot. 1 juta. Itu yang paling tinggi lah setakat ni kan. Itu yang Wan ingat lah. Kan itulah. kalau check TikTok mungkin ada lagi tinggi benda tu. Betul, tahu, betul. tahu, Dah tak tak nampak. check. Dah tak tahu mana dah. Dah evergreen ni kan. Kadang-kadang konten evergreen ni boleh sampai bila-bila. Itulah. Betul, Saya betul. buat pun ikut apa yang fans suka. Saya memang tak akan buat konten yang serius-serius, handsome-handsome bagai ni. Tak ada. Saya akan buat yang saya nak fans saya boleh terima. Yang tak boleh terima tu, itu perkara biasa. Betul. Kita buat konten untuk orang yang boleh terima. Betul. Macam tu je. Okay Wan, tadi Wan kata kita cerita yang pasal first kali Wan dapat job review kan. Wan letak harga RM50. So sekarang ni of course Wan dah makin dikenali, followers pun memang banyak, antara yang banyak. Berapa rate Wan sekarang average? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Manager je tahu. Boleh tanya manager? boleh tanya manager? Saya tak tahu sebab saya je dulu iyalah suka bertanya berapa dapat iyalah nak tahu. Tapi sekarang ni macam dah malas nak tahu. Ada job ambil. Janji ada. Yelah. Sebab saya berhenti dah tak ada apa-apa. Betul. So saya hanya dengan gaji buat job kan. So ada ambil. Okay. Berapa lah masuk tu. Faham. Rezeki lah kan. Rezeki. Okay Wan, tadi Wan kata masa Wan sedang nak menjadi seorang content creator tu, of course content dah banyak apa semua. Pada waktu tu Wan masih bekerja? Tak. Dah tak Time, kerja? saya time tu saya 2021 kot atau 2022 kalau tak silap saya berhenti. Sebab time tu saya dah memang padat dah. Sebab kerja hakiki saya kat airport ni. So kalau saya bila macam clash dengan job yang ada, macam pergi shooting time tu kan. Kalau review saya tak kisah sebab review memang kat rumah boleh. Betul. So time tu saya macam shooting kalau tak silap saya di bank kot. Time tu saya still bekerja.
Saya fikir macam mana nak buat. Nasiblah saya dapat apa yang Razman tadi tu. Yang senior saya, dia cakap macam ni lah, kau berhenti cara elok. Termasuklah yang manager saya Airport Dining tu, Abang Husni nama dia. Dia cakap macam ni lah, berhenti cara elok. Kau bagi notis bulan apa semua, tapi kalau in case kalau kau nak kerja balik, datang. Yelah, macam tu. at least kita jadi saya pun macam alhamdulillah dia bagi buat macam ni. Tak apa lah, saya berhenti cara elok. Terus saya fikir lah, saya pun pernah bercakap dengan Ryan, bang, aku ni paksa nak kerja lagi ke nak berhenti? Sekejap, ikut kawan. Sebab kau fikir komitmen kau apa semua kan, keluarga kau itu ni. So saya macam tak tahulah, saya macam beranikan diri lah. Beranikan diri jadi influencer. Sampailah mana tahu jadi artis, dia cakap. Tapi saya tak berharap pun jadi benda tu. Jadi influencer untuk buat review ni pun jadilah. Terus berhenti kerja, jadilah influencer, baru jumpa dorang ni. Okay, so ke fasa yang jumpa dengan Ryan and the gang lah. Okay, difahamkan Wan kenal Ryan melalui TikTok. Melalui TikTok. Macam mana first ever korang punya conversation tu? Time tu saya jenis yang tak suka kalau orang tu tak masuk air. Okay. Tapi saya memang follow each other lah. Black, Moon, Far tak. Okay. Far tak lagi. Okay. Ryan. Okay. So bila ada satu grup ni, grup TikTok kononnya. Oh wow, ada community. Community. Kita orang masuk, orang invite. Okay lah, invite lah. Masuk dalam, hai semua palau. Ini aku betul-betul kasih tiba. Tak ada lah. Dia macam, tak ada. Dia macam palau lah, tapi ada yang macam certain orang yang suka mainan apa semua tu kan. Ada, Abang Wancai, welcome. Hai, ni. Okay. So, macam, bila tengok pula macam member-member dorang yang masuk, main kapet merah. Kapet merah Macam jenis yang macam dialu-alukan lah. Yelah. Good news lah. Ni. Kemain. Ingatkan sunyi je. Rupanya macam ni Maria dia. Sekali nampak Ryan left. Ryan left? Kenapa? Ryan left. Asal dia left Bang, asal kau left? Entahlah Wan. Mungkin aku dah tua kot kat dalam tu. Yelah, aku pun nak keluar lah. Keluar apa semua. Okay. Buat masing-masing. Buat kerja. Jenis yang mengikut buat kantor. Maaf bang Sorry bang. Sorry admin group. So bila kita orang keluar tu, tak adalah terus macam bercampur kan. Lepas tu selang seminggu kot macam tu. Black tanya dekat IG. Wancai, jom kita buat group. Group apa? Group WhatsApp. Tak nak aku. So, biar je macam ni, kita follow each other je lah, cek je lah kan. Tak adalah. Kita group kita-kita je. Yelah, siapa kalau tak masuk ayah aku tak nak. Dia bagi tahulah ada Moon, aku bawa Moon, Ryan dengan Far. Far tu member aku, dia cakap. Far apa? Farinarnya. Perempuan ke? Kau jangan macam-macam masuk grup dalam perempuan. Bukanlah, itu lelaki. Kawan aku orang Sabah kak. Disebabkan dia orang Sabah tu. Okey, boleh. Mungkin boleh kot. Orang Sabah, okey boleh lah. Lepas tu Zon bagi nombor handphone ni. Pop, video call. Ramai-ramai? Ramai-ramai. Semua kat situ. Situlah start kita orang video call. Macam boleh klik semua ni. Memang klik semua, memang on top lah time tu kan. Lepas cuma masa tu Badrun Munira tu dia dengan Far, diorang still dekat Sabah Sarawak. Okay. So yang kat KL ni still saya, Ryan dengan Black. Okay. Tapi Black walaupun dia paling muda kat dalam grup, dia lah paling tinggi. Betul? Dia paling tinggi. Abang Ryan paling tua. Paling bunga. Saya kedua. Sebab tu nama grup kita orang RWYFB. Ryan, diikut ni. Moon, Black. Moon time tu nama dia Yit. Panggil Yit. Orang kenal dia Yit. So saya selalu collab dengan Moon. Bab Mafia. Mafia Dandut kan. So collab. Sampailah satu masa tu dorang semua nak macam dorang pun nak juga kan, ada job bagai kan apa semua. Okay, bincang. Abang Ryan bagi nasihat. Dia cakap, okay macam ni lah. Korang turun KL. Kalau korang berani survive. Okay, betul juga tu. Challenge. Korang datang Sabah,
korang datang KL? KL, kita cari rumah. Hmm. Kita buat konten sama-sama. Kalau korang nak betul-betul niat korang nak jadi berjaya macam ni kan. Okay. Terus jumpa. Jumpa time tu saya dengan Ryan dalam management lah. Management yang sama. Yes, Moon dengan Fa ni baru sampai. Hmm. First rumah kita orang tu rumah bujang lah, Puncak Alam. Puncak Alam tu lah. Jauh. Yang korang selalu pergi shoot tu lah. Situ lah. Sebelum faham. ni memang saya selalu pergi rumah Ryan dekat Pahang. Okey. Dekat Temelur tu. So, sebab vibe dia kampung Vibe kan. kampung, So Ryan tu pun salah satu sebab saya panggil dia, saya anggap dia macam abang saya. Sebab family dia memang macam terima saya. Macam saya ni bukan orang luar. Start saya jumpa mak ayah dia, apa semua, mama ayah semua tu, saya tak rasa macam saya ni macam orang luar. Diorang macam anak sendiri. So bila yelah kita pula nak balik kampung 2-3 ribu punya betul, flight. Betul. Kan. So kalau raya tak dapat balik, saya balik rumah diorang lah. Rumah Ryan. Kadang saya stay kat sana, buat konten sekali. Faham. Macam Tapi tu kan lah. Wan, mungkin ada juga setengah followers Wan yang tak tahu sebenarnya Wan ni daripada Sabah. Ramai. Sebab ada satu video ni yang Wan cakap dialek Sabah tu macam lancar ya Wan cakap Sabah ni memang sampai diorang cakap, "Wih, boleh sudah tu jadi orang Sabah." Aku macam, diorang tak tahu ke saya ni orang Sabah. mungkin tak tahu lah tu. Ada orang ingat saya ni cousin dengan Ryan. Sebab kadang saya kalau macam contoh saya kat Perak, saya auto bercakap macam Perak, macam oi besar. Oi mana ayah? Betul. Saya cakap dengan Ryan lah. So diorang anggap kau memang dengan Ryan ke? Cousin ke? Tak, saya orang Sabah. Orang Sabah? Aku ingat kau orang Perak. Lepas tu pernah sekali pergi karaoke. Okey. Member orang Kelantan. Okey. Lepas tu entah kat kaunter tu dia minta IC pula. Tak apa benda IC, tiba karaoke minta IC. Bagilah. 12. 12 Sabah kan? Oh abang 12 kah? Oh rupanya orang Sabah. Sabah juga. Tu. Abang 12 kah? Kenapa? Saya ingat orang Kelantan. Kenapa? Sebab abang bercakap dengan dia tadi bahasa Kelantan. Sampai orang macam tak nampak saya macam orang Sabah. Tak tahu kenapa. Tu macam dialek-dialek macam Perak ke Kelantan ke kan. Wan memang belajar ke atau macam memang Wan Sebab like naturally? member saya. Sebab Member berkawan saya lah. banyak. Dia macam berbilang kaum lah. Ya. Saya jenis yang bukan berkawan dengan Melayu je. India, Cina pun ada. Janji elok perangai. Itu je. Tak kisah pun dia Kristian ke apa kan. Sebab masing-masing sebab main bola juga. So main bola pun sama. Start saya jumpa diorang pun saya pakai, diorang panggil saya Bandung. Sebab Kenapa Bandung? Masa saya main bola saya pakai I love Bandung. Orang ingat terus. Saya jumpa first saya memang dengan kawan baik saya je, Muaz. okey. Saya memang kawan dari sekolah dengan dia. So jumpa dengan budak-budak yang sebelum circle saya ni. Saya baru nak berkenal. Nak pas bola tu, Bandung. Tak kenal nama? Tak kenal. Panggil Bandung. Pas ya. Sampai sekarang ada yang still panggil saya Lekat Bandung. Bandung tu. Sampai diorang nak cakap Wancai, kau jangan panggil aku Wancai. Kau panggil aku nama yang kau dah selesa. Sampai diorang nak ajak main bola dulu tu pagi-pagi. Assalamualaikum Bandung. Mak saya siapa Bandung tu? Salah orang kali. Mak saya tak buka pintu sebab Bandung. Siapa Bandung kan? Wan. Apa? Tu ada orang panggil tu Bandung, dia cakap. Siapa tu? Akulah tu. Kenapa nama aku Bandung? Marah pula. Satu hal nak kena explain. Panjang tak tu? Main bola pun semua kan? Ke Bandung. Okay. Saya susah nak ada nama sebenar. Macam-macam nama kalau kat macam TikTok Wancai. Kalau bola dulu dekat Bandung. Okay. Kat time came Jawa. Sebab muka Jawa kot. Ya, faham. Muka Jawa pas gelap pula time tu. Memang tak fikir. Time tu saya tak fikir muka lah. Kena matahari lah. Tak Itu kisah orang lah. panggil Jawa. 3 nama lah kan. 3 nama. Wan nak tanya, as a influencer ni kan, at some point kita mesti akan rasa macam dah tak ada idea kan nak post. Wan mesti pernah rasa dan Banyak kali. Okay, so apa lagi selain daripada content creator tu yang Wan pernah rasa struggle tu? Buat jadi konten influencer. lah. Memang salah satu buat konten lah. Sebab saya ni jenis yang sejujurnya lah, saya bukannya content creator yang kreatif. Saya memang bela nak buat fikir satu benda cerita tu.
Sebab tu konten saya jenis random. Saya tak fokuskan satu konten je kan. Macam Ryan dia memori semua pasal lama-lama. Saya mau kepada macam yang random, mainan, dandut, nari bagai tu kan. So bila saya fikir takkanlah konten aku macam ni je kan. Esok lusa aku ni dah dalam management kan. Orang klien nampak aku apa semua, takkan macam ni je konten aku. Pegang produk nari-nari bagai. Betul. Aku kena buat sesuatu nak bagi klien aku macam puas hati dengan aku punya hasil kerja. So saya belajar dengan dorang. Yang lain ni Far, Moon, Black, Ryan, dorang antara yang kreatif kalau buat. Saya suka dorang punya hasil kerja sebab dorang sel otak dorang memang sentiasa berjalan lah orang kata kan. So saya tengok, saya belajar dari dorang. Part edit pun saya sebenarnya tak pandai edit. Saya memang bab ICT ni, sorry cikgu ICT. Saya terpaksa mengaku time ICT saya panjat pokok kelapa belakang. Saya tak masuk bilik ICT, pergi pokok belakang, pokok Tapi kelapa. bukan best ke Wan masuk bilik ICT ada Saya tak suka pegang komputer. Ya Mika. Pening Saya tengok dia tak punya suka. keyboard. Tengok macam ni, apa benda ni? Ya, tapi main game suka. Main game suka. Game tahulah mana tempat game. Tapi kalau dia suruh Microsoft itu ini, apa benda ni aku tak faham. Susah kan. Sekali je, satu hari pertama je masuk ICT, hari kedua seterusnya dah pokok belakang dah. So macam Wan, konten-konten korang tu memang korang yang edit sendiri Edit sendiri. Masing-masing edit sendiri. Faham. Kadang tu kita orang macam sebelum nak buat konten tu panggil. Cik, okay kau free dah apa semua? Okay datang. Cik briefing. Okay kau nak buat konten apa? Aku perlukan kau ni jadi ni. Okay masing-masing dah tahu kan. Okay bersiap. Buatlah. Macam saya kadang bagi dorang dulu. Korang lah dulu. Aku tak tahu nak buat apa. Saya memang betul-betul tak tahu. Nak edit pun tak tahu. Kalau edit memang dorang lah yang ajar. Ryan dengan Fa memang selalu ajar edit lah kan. Sebab dorang tahu lah angle-angle, mana backlight apa semua tu. Macam ni. Ingatkan kamera handphone aku lah yang teruknya. Tengok asal diorang punya lighting semat lah handphone aku hodoh ni. Rupanya lighting. Ada technical lah. Sebab macam sketsa apa semua tu, saya fikir jugalah. Kalau Ryan buat macam ni, aku pun ada juga part Sabahnya kan. Try lah buat try buat. Tapi cakap dengan Ryan, bang kalau aku buat sketsa apa semua okey tak? Buat lah kalau kau dapat fikir. Fikir. Buat, try, buat. Okey juga dorang terima kan. Sebab benda baru kan orang ni discover. Hasilkanlah karakter, macam-macam karakter lah. Supaya dorang tahu karakter ni karakter ni. Macam tu. Faham. Ada variety lah. Maksudnya Wan kalau nak buat konten tu memang satu grup tu akan sama-sama lah fikir. Sama-sama. Dorang akan bantu Wan juga ke ataupun Wan memang mau tu fikir? Memang dorang akan bantu. Bagus. Kadang tu macam sebelum ni kan. Bang, okey tak kalau aku macam ni bang? Okay Wan, kau buat macam ni kan. Lepas tu kau buat macam ni. Diorang macam bagi idea bagi lah. idea Lepas tu ikut lah. Kau nak ikut ke tak kan. Ikut lah Wan. Mana aku bagi option je. Tengoklah mana yang ngam. Okay ni ngam. Macam tu. Diorang banyak membantu lah kalau saya. Sebab diorang memang tahu. Diorang memang kreatif punya orang dah. Saya memang boleh kata saya paling bawah lah. Kalau bab-bab nak hasilkan video-video menarik bagai ni, saya memang bawah. Sebab saya memang tak tahu apa-apa. Tapi belajar dari diorang. Tapi dengan ada tim yang betul boleh bantu kan. Yes. Tapi cakap pasal group ni kan, mustahil takkan ada misunderstanding langsung. Itu so tak brothers lah kalau tak ada gaduh. So ada tak benda yang macam macam mana benda yang paling teruk masa korang brainstorm ke, masa tengah shoot ke, ada gaduh-gaduh ke? Bab shoot apa semua tu tak ada. Tak ada. Dia macam kalau setakat kalau hidup lain bukan dalam media sosial tak ada. Semua okey je. Semua okey lah. Dia just macam tegur salah sikit je lah. Kau jangan macam ni kan. Kau jangan cakap macam tu, nanti dia tersinggung. Standard lah, sikit-sikit je. Tak beradas lah kalau tak gaduh kan. Betul. Tapi kalau bab kenangan yang tak boleh lupa tu banyak lah. Salah satu macam nak makan pakai mangkuk tingkat kononnya, bertabur kat lantai. Semua marah saya.
Dia cakap, mampus korang lah, aku nak makan. Ikut makan semua. Ikut makan kat lantai. Allah. Macam tu sekali. Itu memang kenangan lah. Tapi Okay. kalau bab macam gaduh sampai bertumbuk, tak ada lah. Masing-masing dah ada otak yang senang cerita. Tak ada nak sampai bertumbuk. Tapi dia boleh kata Abang Ryan lah, Captain. Captain lah. Dia ketua macam pasukan. kalau kita orang ada salah ke, kita orang ada apa, dia terus direct cakap, Oh. kau jangan macam ni. Banyak lah. Faham. Pasal kehidupan apa semua. Saya kadang minta nasihat bab bila kenal someone ke apa kan, minta nasihat dengan dia. Dia dah kahwin. Ya, yelah. Kan, dia kira tahulah bang macam mana kalau ni. Kau kena macam ni Wan. Kau kena macam ni. Yelah. So talk lah. Dia kalau bab hidup lah, kalau dalam Personal life lah. personal life ni banyak bantu lah orang. Okay. Kalau tengok dekat konten atau feed Wan kan dekat Instagram ke apa ke, ada post yang Wan collab dengan kawan-kawan Wan, ada juga post yang ada juga kawan dalam post tu tapi tak collab. So macam mana agreement you guys kalau macam nak post something tu kan, collab ke tak collab, macam mana? Dia macam mana? Collab account. Collab account. Kan ada sometimes ada yang Wan collab dengan kawan-kawan macam Moon ke apa kan. Ada juga satu video ni Wan dengan Moon ada dalam tu tapi tak collab. Maksudnya Wan saja. So macam mana agreement dia? Kadang collab tu saja je. Dia macam mana saya tak ada tag dorang lah. Okay. Saya tak tag dorang apa semua. Kadang tu tiba rajin tag lah. Macam tu je. Tak ada apa pun. Saya lah overthinking ni. Overthinking. Cuma kalau dorang cakap bila saya masukkan, contohlah saya masukkan dalam video tu Far saja. Kan, lepas tu dorang cakap mana Moon contoh, kan, mana Ryan apa semua. Lepas tu next video pula saya masukkan dorang pula. Ganti-gantilah kan. Sebab orang akan selalu tanya mana ni, mana tu kan. So collab je lah. Collab macam biasa je. Tak ada macam kau dah bawa dia, aku lupa. kau lupa aku. Tak ada macam tu. Tapi yang selalu memaksa Abang Ryan. Dia satu benda dia cakap, kau nak berjaya tak? Kerja. Kadang dia sampai tu kerja. Nak berjaya kan. Kadang tu dia masukkan macam ada seorang ni nama dia Tamcik, dia kawan kepada Black. Kau nak berjaya Tam, kau nak berjaya. Masuk dalam video aku. Dia macam tu lah. Yang sekarang ni selalu dengan Black tu kan, yang sebelah yang tu. tu. Okay, faham. Wan nak tanya, Wan dah berkahwin kan? Dah berkahwin. Alhamdulillah. Macam mana Wan berkahwin selepas life Wan lepas berkahwin? Susah tak nak jadi Macam mana Wan content berkahwin? Macam mana life Wan dia lepas berkahwin? Benda tu macam halang Wan tak untuk jadi content creator? Tak. Tak. Janganlah. Saya salah sikit je macam dia berkahwin. Saya tak kahwin lagi. Sebab tu saya tanya. Okay. Macam mana life lepas berkahwin tu? Susah tak nak jadi content creator ni? Kalau susah tu tak. Sebab bila orang tengok je, ui bahagianya. Tengok badan lah. Tengok badan lah. Satu je kalau orang cakap, ui makin besar kau bini pandai jaga. Yelah. Macam tu. Happy, bini pandai jaga. Bini pandai masak. Okay. Lepas tu kalau macam jadi content creator tu tak ada penghalang. Sebab saya memang, saya bukan jenis main sauk je. Kalau kahwin ni, cari pasangan ni untuk sampai ke mati. Ya, betul. So saya jenis yang tak main sauk. Memanglah hidup kena memilih. Kan? Betul. Hidup kena memilih. Macam kita hisap okok, sama ada orang yang menghalang atau orang yang bagi lighter. Pilihlah yang mana kan. Betul. So kita cari juga yang ngam dengan kita. Yang apa dia punya perangai pun ada dengan kita. Yang paling penting dia support apa yang benda, even dia tak suka benda tu tapi dia support. Saya support dia support saya. Macam terutama kolektor. Saya kumpul mainan apa semua. Dia pun okey. Dia tak ada macam buat apa nak collect benda ni, tak manfaat langsung tu kan. Kalau keluar je mulut tu okey belah. Yelah, betul. Saya ramai jugalah yang jenis macam tu. Kau belah. Macam tu. Baik Saya nak hidup jenis sekali yang, kan. So bila keluar je dia, banyaknya bestnya main macam tu. Nanti nak try lah. Jadi rasa macam wow, hebat dia ni. Okey lah Yelah. Cuma dia tak pernah mengalang apa yang saya buat. Dia tak mengalang. Cuma dia macam contohlah dia cakap buat je lah apa nak, tapi ingat
yang kau tu dah kahwin. So pandai fikir lah. Yelah. Pandai fikir. Jangan melebih kan. Fikir juga tanggungjawab apa semua. Macam tu je. Tapi dia mostly yang jenis tak menghalang. Dia sentiasa support. Nama wife Mimi Shazrin. Mimi, okay. Sebelum Wan kahwin tu, berapa lama berkenalan? Dalam sekarang hari yang ke-378. Saya kahwin start time tu buat kecil-kecil je. Jumpa dia pun kenal dia dalam masa 3 bulan ke. 3 bulan. Terus saya jumpa dia pun bukannya berjumpa bagai apa semua kan. Dari TikTok. Dari TikTok. Okay. Dari TikTok. Yang peliknya masa saya tak pernah pun nampak dia ni. Keluar kat FYP saya. Okay. Slide macam ni. Keluar video dia. Jenis buat konten jugalah. Dia jenis dia tak buat konten ni, dia just macam jedak-jeduk gambar kreator dia lah, gambar dia kan. Saya tengok cantik pula dia ni. Dia macam cantik. Padahal time tu tak nak kenal tak nak kenal mana-mana perempuan lah apa. Tiba cantik. Tiba tangan gatal tekan profile. Dia follow aku. Dia macam okay, follow back dulu. Macam tu. Follow back dulu. Lepas tu tengoklah video-video dia. Okay, cantik. Tak tahulah dia orang mana kan. Tapi tengok macam dia kerja Asia time tu. Okay. Lepas tu dah. Send message dulu. Tak. Belum tak? Tak. Belum. Time itu memang saya tak kenal. Saya tak nak jenis yang mencari time tu. Lepas tu saya buat live. Buat live, kalau orang yang kita follow ni, kalau dia masuk live, dia nampak tau. Nama dia keluar masuk. Apa hal dia ni? Tengah live tu, Masuk. Mungkin ni cara dia untuk minta perhatian. Kita pun fikir. Lepas tu saya cakap, time tu nama dia Bunga Januari. Time tu saya memang tak tahu nama dia Mimi Shazrin. Dia cakap Bunga. Saya panggil lah. Bunga. Kenapa keluar masuk? Bunga. Masuk lagi. Macam kenapa dia ni ke live aku yang bug? Yelah tu. Bunga, jangan sampai saya panggil sayang. Menggatal. Terus keluar komen dia. Nampak, ingat tak nampak? Demon lah, dah keluar masuk. Memang sajalah tu. Sajalah kononnya mungkin. Lepas tu dia tak ni dah. Mungkin jual mahal jugalah kawan kan. Okay. Buat dia je lah sebab saya memang tak fikir benda tu. Tiba kat IG masuk. Hai, akulah tadi tu. Apa yang kat live ni. Okay, padahal sebelum tu saya delete. Saya nampak chat kalau macam kan kalau kita tak follow lagi kat IG ni, dia tak keluar. Suggest je kan. Tengok siapa ni? Belagak. Delete. Sekali dia cakap aku yang kat live Bunga Januari. Hai. Dia cakap. First dia tanya umur berapa. Okay. Saya memang kalau orang tanya macam tu, saya akan direct cakap aku ni budak lagi. Cakap macam tu sebab saya malas kalau orang yang kadang tanya umur ni. Kadang kalau kita kalau kita muda sangat risau dia yang tua, dia tak nak kan. Yelah, betul. Cakap je lah saya budak lagi. Sebab tak nak kena ngorot punya pasal. Saya budak lagi. Yelah, berapa? Time tu umur berapa? 24 ke? 24 ke 25. Saya masih 20. Okey. Macam tu. Dia macam okey. Syarat pertama selesai. Lepas. Mula kat situ chat dah. Berkenal lah pasal kan. Kenal. Dia asal daripada Kuching Sarawak. Saya fikir terus auto fikir pasal kahwin. Macam mana ni? Balik raya Kuching dengan sempurna. Ekor dengan kepala tu macam ini 2 kali tiket ni kan. Pergi Kuching, pergi sempurna ni. Okey kot, okey lah tu sebab memang dari dulu saya ada je kenal mana-mana, ada je kenal kan dengan someone daripada Sarawak kan, Sabah. Terus saya cakap yang jenis yang buat perangai lah. So sampai saya terdetik dalam hati, tak nak cari orang Sabah Sarawak. Sombong. Tak nak cari Sabah Sarawak, cari KL je. Perangai macam mana tu? Perangai macam mana? Dia macam jenis yang
terutama yang fikir duit lah. Okey. Fikir duit. Kadang ni macam saya cakap, macam abang tadi tanya ada tak member yang perangai hauk. Salah satu yang kawan jenis yang member sambung bayar lah, okey, yang member faham. sailang kan. Senang cerita alamak tu. Faham. Lepas tu dia macam okey lah, tak apalah, cari je lah orang KL kan. Tak apalah, ada lah. Time tu memang tak mencari sangat sebab dah penat lah kawan kan. Kerja je lah, kerja. Pam, jumpa dengan si Mimi ni. Jumpa tengok dia orang Kuching. Kuching lah Kemain aku cakap aku tak nak dengan orang Borneo. Dapat kucing. Boleh lah. Try kan. Lepas tu try tengok macam mana cara dia, cara bercakap kita kira macam kita tengah ujian lah yelah, kan. betul, kita check perangai dia apa semua. Alhamdulillah memang lain lah. Dia macam kalau perempuan yang saya pernah kenal ni jenis yang tunggu saya yang bercakap. Tunggu saya yang macam ajak ke apa. Ini dia macam dia yang dia pula yang mengurat saya. Dia macam ni macam aku tak gentle ni, perempuan mengurat aku ni. Tiba pula kelakian kat situ kan. Tak jadi ni, dia mengurat aku ni. Pam, saya bagi tarikh. Jom tunang. Jom tunang. Saya jenis yang macam yelah, buat apa kita nak menyimpan. Yelah. Kita bukannya loan kereta 9 tahun. Tu cakap, kau nak tunang tak? Kau nak tunang tak? Nak tunang terus. Saya bagi terus ayat. Ayat apa? Saya bagi ayat tak selamanya kita menghirup air coklat yang manis dan mengasyikkan. Sampai masa kita kena hirup kopi yang pahit mengerikan. Pahit atau manis macam mana sekalipun, aku ingin hirup bersamamu. Kamu? Keluar terus ayat. Boleh pak, boleh. Setuju. Terus bagi tarikh. Terus bagi tarikh. Lah ayat tu. Itu memang ikhlas dari hati tu. Kau kena tulis notes lah. Kau tulis kan? Kau boleh pakai. Tapi kau kena hantar before video ni keluar. Sekejap. Lepas tu dah bagi ayat semua tu. Lepas tu dia agree lah. Dia agree terus. Gila kau ayat dia tak ada tu. macam bagi air masa sikit, bagi air masa. Kalau dia bagi cakap macam tu, okey belah. Betul. Tapi dia cakap setuju pak, setuju. Okey, jom tarikh. Chat bagi tahu ni nak tunang. Okey, tunang dulu lah kan. Nanti share. Kita balik nanti share. kita share. Boleh. Boleh pakai ni. So saya tunang dengan dia. Saya pergi jumpa mak bapak dia dulu lah. Jumpa sebab saya pun tanya Abang Ryan, bang aku ada kenal perempuan ni. Okey. Kalau kau okey dengan dia, tunang je lah. Terus je lah. Kan? Okey bang, tengok lah macam mana. Fikir. Okey, decide. Terus buat confess tu. Then jumpa mak ayah dia. Time tu dekat Bintulu. Mak ayah dia dekat Bintulu. Jumpalah. Cakap terus terang. Cakap saya nak kenal Mimi lagi rapat. Lagi rapat. Kalau boleh insya-Allah ada rezeki saya nak isterikan dia. Saya nak beristerikan dia. Boleh. Sebab dia pun dia bukannya lahir dari keluarga yang senang jugalah kan. So mak ayah dia pun alhamdulillah saya dapat mentua yang baik. So diorang cakap okey, berapa lah awak terkumpul tu. Berapa lah awak terkumpul. Tak kisahlah. Tak kisah. Datang je bila majlis apa semua. So dalam masa berapa bulan 6 bulan ke. Terus hampir nak raya, time raya buat. Tapi ada banyak kerja kan. So bulan 12. Bulan 12 saya terus kahwin. Alhamdulillah lah. Faham. Itu kalau orang putih kata if it's meant to be, it will meant to be. First saya Wish jumpa. dah satu ayat. Boleh Wow. Banyak ayat tu nak kena pilih tu. Tapi paling bawah First saya jumpa dia pun masa tu dekat Kuching, dekat Masjid Al-Awin ke Al-Amin. Time tu sebab abang dia kat situ. Kerja kat situ kan. So jumpa abang ipar dulu. Ingatkan garang. Ya betul. Macam macam mana lah dah tak acai. Alhamdulillah. Takkanlah kot. First jumpa kat situ. First date pun makan burger.
Makan sambut burger. hari jadi dia. Faham. Dia tak minta, dia cakap tak payahlah sambut birthday dah tua, dia cakap kan. Dah tua buat birthday. Nak sambut juga kan. Time tu lah juga nak confess bagi cincin. Tapi saya dating dengan dia time tu dekat tepi jalan je. Beli burger. Beli burger, bagi terus. Yelah. Jom tunang. Ni lagi satu nak beritahu, it's not about the place, it's about the person. Waduh. Penuh notes ni. Penuh notes ni nanti. Janganlah. Okay, dah alhamdulillah lah. Sebab saya jenis yang kalau kenal saya memang akan betul-betul uji lah. Sebab saya takut kan. Yelah, betul-betul. Biarlah orang kata berpisah sebelum kahwin, jangan time kahwin. Betul-betul. Kita nak Panjang lama. pula Kita nak nanti. lama. Saya banyak kali juga uji yang orang-orang saya pernah kenal kan, walaupun saya dah ada kereta, orang tu ajak saya keluar. Saya cakap, saya ni tak ada kereta. Saya ni tak ada kereta, naik bas je. Kalau awak ada kereta, pick up lah saya drive kan. Member sebelah, asal kau cakap macam tu? Kereta kau kat depan tu. Saja test lah. Saja. Boleh Kita nak tahu perempuan ni nak lepak dengan kita sebab apa. Yelah, betul lah. Dia nak jumpa kita ke nak jumpa duit. Senang cerita kan. Betul. Alhamdulillah lah, Tuhan dia bagi awal-awal, dia bagi petunjuk awal kan. So bila saya dah macam malas lah, kerja je lah, cari je lah duit. Yelah. Time kata tak nak tu, Zam, jumpa. Dia Ah. macam jackpot lah orang kata kan. Yelah. Oi, tak boleh lepas. Yelah, macam kita plan je tapi Allah yang tentukan. Kira ibarat bagi saya tu, easy love is not real. Real love is not easy. Macam tu. Hai. Banyak notes Ya. nikah. Bila pula Banyak kau nak notes baca ni? nikah lepas ni. Kena cubalah. Tapi apa pun kita doakan semoga Amin. Wan kekal bahagia tidak Amin, nak amin. dan dapat baby-baby yang comel. Amin. Okey. Kita nak tanya. Wan sebagai seorang influencer atau juga content creator dah keluar contoh sepatu reunion. Which is orang memang tengok memang ramai. Lepas tu berlakon telefilm. Lepas tu banyak lagi lah benda-benda yang bagi dapat exposure yang banyak. So bagi Wan kan sebagai seorang influencer, apa lagi yang Wan rasa Wan tak capai lagi? Tapi Wan nak sangat-sangat buat. Berlakon filem lah. Okay. Berlakon filem. Pasal yang sepatu reunion tu, ikutkan time tu saya kerja. Okay. Saya MC. Okay. Saya pagi tu memang demam. Kalau demam memang biasa lah. Laki kalau yelah. demam dia paling teruk. nazak lah kan. Tak dapat bangun. Lepas tu petang tu tiba sehat. Tiba sehat. Okay lah, lepak-lepak. Ryan call. Wan, temankan aku pergi sepatu reunion Wan. Boleh, jom lah. Pergi je lah. Sebab dah MC dah habis kan. Kerja pagi. Okay lah, petang lah. Pergilah sana. Duduk lah tengok dia rehearsal apa semua. Jumpa Abang Jeb apa semua kan. Lepas tu diorang tengok-tengok saya. Apa hal ni? Macam tengok-tengok pula Pop, Abang Rahim, Wan Chai, bersiap. Asal? Kau jadi extra. Jadi extra apa so? Asal pula aku jadi extra kan? Aku dah lah MC. Aku nampak kat TV, isang aku dengan manager aku cakap aku MC sengaja. So macam apa aku nak buat ni? Kalau aku tolak rugi. Betul. Kan ambil kena marah pula kat airport ni. Ambil je lah. Pergi bersiap. Lepas tu saya yelah first time masuk show benda tu, tak pernah langsung naik stage. Saya tanya apa yang patut kena buat. Tak apa, diam je. Tapi bagi mic. Diam bagi mic. Macam apa nak buat? Zam, tiba ada burger. Okay. Lepas tu macam apa nak buat bagi orang nampak Sebab first masa sebelum nak mula tu saya yang keluar dulu sebab duduk kat kerusi. Betul. Masuk je menggeletar bang. Tengok orang. Wan Chai. Allah Akbar. Duduk tu. Allah Akbar. Gila. Gabrau. Yelah. Tak pernah. Lepas tu masa dapat burger tu, diorang tengah borak-borak. Terfikir. Saya ikutkan bunyi tu bukan cucap-cucap mulut. Kira makanan daging sangkut kat gigi lah saya nak buat. Tapi tak tahulah dengar kat mic tu bunyi cucap je. Macam tu. Terus Abang Jeb nampak. Dia cakap terus jangan bunyi berkicau sangat. Situ terus. Saya tak tahu pula benda tu boleh viral. Yelah. Sampai masuk artikel bagian. Terkejut juga. Disebabkan viral itulah. Zam, esok. Wan, semalam tak ada manager tanya. Semalam tak ada. MC. MC. Macam mana sepatu? Okey.
Jom Wan ikut saya kejap. Oh. Ajak pergi smoking room. Okay. Zans kena masuk. Yalah. saya malas nak cakap benda yang betul sebab kalau cakap pun risau tak percaya. Ya. Hadap je lah, dengar je lah. Yelah. Dengar je lah. Kena Jadi tegur benda tu je. dah lepas. Dah lepas-lepas Wan lah. pun dah macam dapat experience. Marah-marah kan. Sampai dorang ada yang cakap macam kira dorang kaitkan saya dengan Ryan ni ibarat macam Shoaib dengan Jeb. Tapi kita orang sebenarnya tak suka. Kita orang tak suka compare. Dorang memang punya style, dorang punya bisa dorang senario-senario. Cuma kita orang ni inspirasi. Inspirasi. Kita orang suka macam Inspired je macam lah. bab senario kan, sepatu Jozan, kita orang suka cara dorang melawak. So kita orang macam tu. Cuma kita orang tak nak orang compare. Yelah. Tak suka orang compare kan. Kau ni mungkin pengganti Jozan, pengganti sepatu. Tak nak lah. Sebab dorang memang dorang punya power dah. Betul. Dorang itu idola kita orang. Betul. Tak ada siapa boleh tiru. Sama juga macam Wan dengan Ryan, tak ada siapa pun boleh tiru. Kalau boleh, korang just first and last lah kan. Betul kan. Okay, macam Wan tadi kata nak berlakon filem. Okay. Itu. Watak apa? Saya suka watak jahat. Watak jahat. Sebab kalau saya tengok TV, kalau saya tengok cerita apa-apa pun, saya tak suka tengok hero. Suka tengok jahat. Orang Yang jahat. Sebab jahat ni macam-macam style. Jahat bengong-bengong, jahat lawak, jahat psycho, kejam. Kalau baik ni sweet je lah. Yelah. Baik je lah kan. Hero lah. Kalau jahat ni macam-macam style. Semat lah macam Pablo, Pablo Azan Rani. Siapa lagi selalu jadi jahat? Ramai lah kan dulu-dulu. Lepas tu tengok macam semat juga Lepas tu terdetik lah dalam hati. Tapi tak pernah saya macam bercita-cita nak jadi pelakon tu. Tak pernah sebenarnya. Okay. Lepas tu sampai cakap kerja pelakon ni senang dah berlakon-berlakon macam ni famous, dapat duit apa semua. Saya cakap macam tu sampai macam okay lah. Terdetik hati. Time tu saya suka tengok Beto Syairi, Miro Effendi apa semua kan. Saya cakap lah, banyak idola yang best-best kan, Aida apa semua. Dapat berlakon dengan dorang pun jadilah. Buat-buat air kat belakang pun nampak sikit. Ya bang, dia apa pun jadilah. Tu seminggu akan datang. Terus dapat call. Pelakon Beto Syairi apa semua. Gila tak nak? Yelah. Bagi je lah watak apa-apa. Yelah. Janji ada. Buat je lah kan. Buat je. Okay, nak So tanya. untuk filem itulah 5,000. 5,000? Libang libu. Libang libu. Bukan 5,000. Bukan 5,000 yang dapat tadi. Bukan 5,000. Okay, 5,000. Okay, Wan nak tanya. Untuk experience Wan kan, Wan dah pernah berlakon dalam telefilm and then jadi influencer juga, content creator besar kat Malaysia. Bagi Wan rasa mana lagi orang kata adventurous, mana lagi susah? Berlakon ke ataupun jadi content creator? Berlakon lah. Berlakon ni dia satu saya jenis yang tak susah sangat nak hafal skrip. Saya selalu tak hafal skrip. Kadang tu saya ikut betul-betul kat skrip tu. First cerita saya Dibang. Telemovie tu kan. Sampai saya duduk dekat satu bilik tu, tak bergaul dengan orang, baca skrip tu. Sampai sakit kepala tu. Nak hafal punya pasal. Lepas tu diorang cakap time tu production sampai, dia cakap awak cakap ni point je. Time tu artis pertama saya jumpa Kak Sharifah Sakinah dengan Faha Azhar. So dorang lah yang tolong dorang macam nasihat, advice apa semua. So dia tanya kadang tu saya belajar dengan budak-budak set. Budak-budak set pun selalu ada jadi extra apa semua kan. Kadang dorang yang bantu saya. Kadang saya bertanya, bang macam mana kalau abang jadi macam ni kan? Okey, kau kena macam ni Wan, kau kena konti bagai ni. Saya banyak belajar dekat situ lah. Next pun kalau saya jumpa kat set orang tu, saya banyak bertanya dekat cameraman apa semua. Bang kalau macam ni macam mana Betul. Tanya satu-satu kan. Sebab iyalah kita tak pandai time tu. So sebab itu bagi saya bidang lakonan ni dia susah. Tapi disebabkan saya hari tu saya cakap kononnya okey artis ni senang kerja lah macam ni. Bila saya kat dalam tu baru saya faham. Yelah. So
boleh kata orang tak akan faham selagi dia tak cuba. buat benda tu. Betul. Diorang tak akan faham. So bila saya dah masuk dalam bidang lakonan ni, terus auto minat. Dia minat, dia macam, yelah kita tak tahu berlakon apa semua kan, takut nak berlakon. Sampai saya cakap dengan production tu, dia panggil saya jadi Sophie, karakter Sophie dalam cerita Dibang, karakter pertama, kan, lead cerita. Saya tanya diorang, boleh ke ambil saya? Sanggup ke ambil saya? Saya tak pernah berlakon, watak utama pula. Ya, kita orang memang nak ambil awak. Okeylah, cubalah. First dah gabrah dah. Berapa kali take. Yelah. Saya pula yang rasa bersalah dulu, macam nak balik. Tapi disebabkan saya belajar benda tu, dia jadi minat gila. Yelah. Dia minat, best lah berlakon ni. Best dia dapat macam ni. Lepas tu, lagipun dia boleh jadi macam someone. Dia macam, okay, saya Wancai. Bila berlakon ni, kadang saya boleh jadi doktor. Kadang saya boleh jadi penjahat. Betul. Jadi nelayan apa semua. So banyak pekerjaan kat dalam tu saya boleh masuk. Betul. Dia rasai sendirilah. dia macam dapat mana rasa. Kan? Jadi macam ni. Itu yang jadi minat gila tu. So bila berjumpa dengan artis-artis kalau kat set-set kan, saya memang banyak bertanya pasal belajar benda tu lah. Macam mana nak deliver apa semua ini kan. Banyak saya belajar dengan Sebab kalau Wancai makin banyak berlakon ke apa ke, mesti ada improvement. Mesti kena belajar. Walaupun diorang cakap engkau TikTokers, kau dah padu dah dalam apa kamera apa semua, tak boleh. Kena belajar juga, pergi kelas apa semua kan. Kena belajar sebab tak nak menyusahkan orang. Kan. Tu je. Okay, so kita doakanlah moga Wan Amin. tercapai untuk berlakon dalam InsyaAllah, filem. Mungkin itu adalah ultimate goals lah orang kata kan. Dan Wan, okay, kita dah borak panjang ni kan. Okay, last kali lah nak tanya. What's next for Wancai? Ada projek apa, upcoming project ke, atau Wan ada business ke apa ke, boleh sharekan sikit dekat audience atau viewers. Sekarang ni saya ada berniaga kecil-kecil je. Sebab wife saya dia suka berniaga. Dia dari zaman sekolah dia suka berniaga. So dia cakap dia nak kira macam duit-duit sikit dia poket jadilah kan. Dia nak berniaga wantan. Wantan rebus, wantan goreng kan. So tak apa. Kalau yelah dia minat, kita support lah. Okay, jom kita buat. InsyaAllah lah nanti akan ada bisnes tu lah. Target tu bila target? Target tu bila nak buat? InsyaAllah secepat mungkin. Okay. Tapi tak adalah sebesar-besar. Yelah, kan. slow-slow lah. Dia macam kabut sale apa semua. Sebab saya kadang pun ada juga, selalu jugalah tiap-tiap minggu ambil kabut sale apa semua kan. Berniaga, baju, mainan saya tu. Kadang saya let go lah. Jadi macam kabut-kabut sale kan. Selalu dekat mana kabut? SACC Mall. Insya Yang baru-baru ni kan. Dekat sana je banyak. Yelah, kadang dekat Hill Park Puncak Alam. Area Shah Alam dekat rumah kan. Area situ je lah. Jauh kita pula pakai Axiarari. Yelah. 1.0 je. Tak boleh pergi jauh. So untuk macam kalau next target lah, sekarang ni saya baru habis shooting untuk Libang Libu. Okay. InsyaAllah tahun ni diorang akan keluarkan. Okay. Edna pergi healing. Okay. Dengan Orang Perang. Orang Perang. Orang Perang. InsyaAllah lah. Kalau next tu belum ada lagi. Okay. InsyaAllah ada rezeki lah. InsyaAllah. Cuma kalau target tu memang saya target karakter penjahat lah. Karakter penjahat lah kan. So director kat sana kalau tengok podcast ni, viralkan video ni, nak jadi penjahat. Nak jadi penjahat tu yang kalau dapat tu memang buat habis boleh lah. Dapat betul. Penjahat yang macam mafia dandut lagi best kan. Lagi best kan. Lagi best. Orang dah kenal kan. Diadaptasikan sebagai filem. Okay Wan, last kali kata-kata untuk fans dan juga orang-orang yang selama ni support Wan. Silakan. Terima kasih kerana selalu support saya, Wancai dan kawan-kawan yang lain, Ryan, Black, Fah dengan Badrun Munira. So terima kasih terutama kepada isteri saya, Mimi Syazrin, mak ayah saya dengan keluarga-keluarga yang ada kat Pahang, Johor apa semua. Terima kasih support dan juga kawan-kawan dan fans-fans Wancai, terima kasih sangat. Saya minta maaf jika saya ada kekurangan dalam segi saya buat video kan. Semoga korang terima macam mana orang kata? Kekurangan saya tu.
Saya insya-Allah saya akan perbaiki apa yang kurang. InsyaAllah, Terima kasih. insyaAllah. Semoga korang murah rezeki selalu, panjang umur. Amin. Yes. Kami juga wakil daripada viewers dan Ubulan ingin ucapkan Terima kasih. terima kasihlah. Thank sebab you, thank you. Datang jauh-jauh datang ke sini daripada Puncak Terima Alam ke kasih. bangsa Thank ni you, jauh. Bulan. Thank Dan you. juga kami juga ingin doakan supaya Amin. segala impian dan juga doa Wan tercapai insya-Allah. Amin insya-Allah. Okey. Terima kasih Bulan. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Kak. Terima kasih banyak. Okay. Oh dah salam ah. Lagi lah. Boleh. Salam Terima kasih, sekarang. terima kasih, Wan. Nampak? Okey, sekali terima kasih Wan. Okey, Berdatang terima kasih. dan kepada korang jangan lupa untuk subscribe YouTube Obula Official, tekan subscribe. Sekarang ni kita ada 110k subscribers, kita perlukan lagi 10k untuk capai KPI dan dan lepas tu jangan lupa tinggalkan komen di bawah siapa lagi yang korang nak kami jemput. Yep. Okay korang, kalau korang nak dengar audio ataupun konten daripada Audio Plus, korang boleh pergi ke platform Apple Podcast, Spotify dan juga Tak, Plus App. tak. Dia setiap video dia punya susunan tu berterabur. Dia dah lain kan? Nak buat lagi sekali tak? Kejap, boleh? Kejap. Okay korang. So kalau korang nak dengar audio ataupun konten daripada Audio Plus, korang boleh pergi ke platform Spotify, Audio Plus App dan juga Apple Podcast. Ya. Dia dah bersusun. Cuma bila masuk kepala dia macam ni. Dia tak tahu. Skrip. Aduh, okay guys, thank you so much. Okay, Bye-bye. thank you. Bye.